Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. Dan ini dia peranti miras bajet yang terbaru daripada Honor, iaitu Honor X9A 5G. Kali ini dia ada huruf A pula, dan masa awal aku dapatkan device ni, aku ingatkan dia light version kepada Honor X9 5G dulu, macam model bawahan lah. Tapi rupa-rupanya dia adalah upgrade version kan. Dia lebih baik, lebih bagus. Huruf A tu mungkin singkatan bagi advance lah kot. Aku pun tak pasti. Lebih kurang macam brand lain lah. Ada yang letak S, ada juga yang letak T. So masing-masing ada cara tersendiri. Bagi aku okey je ada nama macam ni. Asalkan dia ada benda baru yang lebih berguna, lebih bagus. Dan it's okay lah nak pakai nama apa pun. Dan untuk pengetahuan korang, aku dah gunakan Honor X9A 5G ni sebagai peranti utama selama 3 minggu. Apa yang aku boleh cakap, aku impress lah dengan smartphone ni. Dia punya screen, prestasi, bateri dan sebagainya memang satu benda yang boleh dibanggakan. Ada banyak gila penambahbaikan yang Honor buat dan ia sangat berbaloi untuk dimiliki. So nak tahu apa yang best? Jom. Tak melengahkan masa lagi, ayo kita mulakan video ini. Jadi kita mulakan terus dengan bahagian yang paling menarik pada smartphone ni, iaitu pada skrin hadapan dia lah. Sebab ini adalah antara main highlight yang ada dekat Honor X9A 5G. So bercerita mengenai spek, peranti ini menggunakan skrin jenis curve, dulu flat display, and then sekarang pun dah pakai panel jenis OLED dengan skrin berukuran 6.67 inci. Lepas tu macam biasa, dia juga ada resolusi sehingga Full HD+, ada refresh rate setinggi 120Hz. Honor juga bagi 1 billion colors berserta low blue light certified daripada TÜV Rheinland, menyokong PWM dimming setinggi 1920Hz, dan skrin pada peranti ini dilindungi dengan kaca yang diberi nama Ultra Tough Display. So dengan adanya skrin berteknologi baru iaitu skrin OLED, kita memang tak boleh nafikan lah kecantikan yang ada pada skrin hadapan dia. Skrin OLED kan, memang cantik lah senang cerita. Dia punya warna cukup punchy, nampak menyelah, warna hitam nampak truly black, kalau warna hijau ke warna merah memang nampak pekat je dekat warna tu. Dan disebabkan dia hadir dengan resolusi sehingga Full HD+, jadi konten yang dipaparkan pun nampak jelas, video nampak sharp, dan ditambah pula dengan adanya sokongan 1 billion colors, lagilah cantik. Kita nak tengok movie ke apa, boleh rasa kepuasan yang sama macam smartphone lain yang gunakan skrin AMOLED. Cuma itulah, kalau korang rasa nak tengok video 4K dekat YouTube, memang tak boleh. Dia akan lock setting tu dekat 1080p saja. Dia tak boleh pergi pun dekat 4K. But still bagi aku 1080p masih relevan, masih bagus dan mampu untuk berikan kualiti yang cukup memuaskan. And then antara bonus yang terdapat pada skrin Honor X9A 5G, kali ini dia hadir dengan teknologi Ultra Kukuh. Ataupun Honor panggil skrin hadapan dia sebagai Ultra Tough OLED Curve Display. Kira kuat lah panel yang peranti ni guna, sampaikan ada orang pecahkan buah apple, hentak kacang, kulit ketam, dan skrin dia masih lagi okey. So lepas ni, kalau korang rasa nak makan seafood, korang tak payahlah bawa penukul. Korang just guna je Honor X9A 5G ni sebagai benda untuk kita pecahkan kulit ketam tu. Cik, tak adalah, gurau je. Jangan buat macam tu Lepas tu aku juga ada tengok satu klip video yang mana pemain badminton Malaysia ni dia cuba untuk smash bola shuttle kena dekat skrin smartphone ni. And surprisingly, skrin hadapan ni masih dapat berfungsi dengan baik. Memang kau-kau jugalah kali ni. Cuma satu pesanan khidmat masyarakat, kaca adalah kaca. Dan sifat glass ni, dia memang fragile. Dia ada potensi untuk retak, dia boleh pecah dan sebagainya. Tapi yang bagusnya, untuk ada teknologi sebegini, dia mampulah untuk elakkan risiko yang lebih tinggi. Contoh korang ada anak kecil ke, biasanya budak-budak kecil ni dia ganas sikit kan. So mungkin kalau terbaling, terjatuh ke, skrin hadapan dia boleh mengatasi masalah yang kita selalu hadapi sebelum ni. Dan kalau korang perasan, Honor X9A 5G ni hadir dengan skrin jenis curve, di mana dulu pakai panel flat, dan biasanya skrin curve yang premium macam ni, kita akan jumpa dekat phone flagship saja. Tapi tahun ni aku agak terkejut sebab phone miras bajet pun dah pakai panel jenis curve yang memang berkualiti. Skrin cantik, bezel nipis, memang nampak premium lah. So aku rasa tahun 2023 bakal jadi tahun yang mana kebanyakan brand akan cuba manfaatkan penggunaan skrin jenis curve. So kita ready je lah. Dan aku juga faham orang akan mula risau bila dah guna skrin jenis curve. Maybe korang takut ada mistouch kat mana-mana ke kan. So setakat ni, ikut pengalaman aku pakai, aku tak pernah berhadapan dengan sebarang isu yang berkait dengan accidental touch lagi. Even jari aku besar, even tangan aku besar, tapi masa aku tengok TikTok, masa aku live YouTube, memang tak ada masalah, tak ada mistouch lah dekat mana-mana. Skrin smartphone sekarang dah pintar lah orang kata. Macam-macam teknologi ada, dan Honor X9A 5G ni pun tak terlepas daripada menggunakan teknologi AI Anti-Mistouch Algorithm. So masalah tersentuh tanpa sengaja tu dapat dielakkan melalui teknologi yang digunakan. Korang tak payah risau. Dan sebelum aku terlupa, smartphone ni juga turut hadir dengan in-display fingerprint scanner, dan aku boleh bagi rate dalam 8/10 macam tu sebab okey je fingerprint scanner dia. Dia mungkin bukanlah perfect atau laju sangat untuk kesan cap jari aku, tapi overall mantap juga kan. Dia boleh kesan cap jari aku dengan baik, dia boleh tangkap cap jari aku dengan kemas. Macam korang tengok sekarang kan. Tengok, nampak? Dia okey je. Dia cuma tak laju je. So, fingerprint scanner dia still terbaik lah untuk tanda harga macam ni. Dan bercerita mengenai setup speaker pula, Honor X9A 5G menggunakan setup mono speaker, dan bagi aku mono speaker dia quite nice lah. Aku suka dengan mono speaker dia ni, yang pertama sebab dia kuat, and then
bunyi bass ke vokal apa semua menyelah, memang tune. And then aku juga suka dengan dia punya audio sebab dia tak rasa flat sangat. Cumanya kalau korang boost full volume, ada kalanya audio dia tu terasa sedikit bingit. So better untuk guna dalam 80% sampai 90% je untuk elakkan audio yang terlalu kasar. Korang boleh layan dulu macam mana hasil audio yang datang daripada setup mono speaker dia. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Dan kemudian berkenaan design digunakan, kita boleh nampak yang Honor X9A 5G ni masih mengekalkan design language yang lebih kurang seperti model yang dulu. Ada ring kamera bulat, body jenis curve beserta finishing jenis matte, memang nampak seakan-akan sama lah macam Honor X9 5G. Dan secara keseluruhan, bagi aku rekaan dia masih nampak kemas, masih cantik, ada identity dia dan ada ikonik tersendirilah yang Honor cuba tonjolkan. Kalau korang tanya aku, personally aku okey je dengan design macam ni. Kamera layout dia bukan kekurangan lah untuk aku. And aku juga suka dengan warna titanium silver yang aku dapat. Dia punya warna memang cantik. Ada dua tona warna yang berbeza. Bila kita twist, nampak stylish. Kalau kita tengok je, kita boleh perasan lah yang warna X9A 5G ni tak nampak murah langsung. Memang smart. Dia ada design premium walaupun dia hanyalah peranti mid-range. Lepas tu daripada dulu lagi aku perasan yang model X series daripada Honor ni ada body yang solid. Tak ada rasa kosong dekat back panel dia. Kita cubalah tekan macam mana sekalipun, memang solid gila dan top steady dia pun bagus. So bila pegang tu boleh rasalah yang form factor dia mantap. Aku memang puji Honor lah dekat sini sebab dia masih fokus, masih bagi perhatian dekat form dia seorang. Dia tak buat sambil lewa lah. Tu yang bagusnya jenama Honor ni. Cuma yang kurang best dekat Honor X9A 5G, even dia mid-range budget, tapi dia dah tak ada slot SD card. So boleh kata antara kekurangan yang korang sendiri perlu consider. But then aku rasa korang tak payah risau sangat lah sebab store dalaman dia pun besar. 256GB tu dah cukup untuk kita guna sebagai phone harian. Dan untuk spek dalaman pula, peranti ini guna chipset yang sama seperti Honor X9 5G iaitu Snapdragon 695, hadir dengan RAM sebesar 8GB RAM, ada tambahan teknologi Honor RAM Turbo sehingga 5GB RAM dan mempunyai storan dalaman berkapasiti 256GB. Dan aku rasa ramai orang dah tahu Snapdragon 695 ni sebuah chipset yang bagus. Dia mungkin bukan yang superb, tapi untuk kita melakukan task harian, nak main game sekejap, nak guna untuk social media, nak buat kerja dan sebagainya, bagi aku Snapdragon 695 5G ni dah cukup untuk menjalani keperluan harian. Dan aku pun sering kali luangkan masa dengan main game Apex Legends. Apa yang aku boleh cakap, prestasi dia mantap lah. Korang boleh rasa puas juga walaupun FPS dia stuck dekat 50 FPS saja. Dan yang kurangnya dekat chipset ni, of course lah, dia tak boleh nak boostkan pada setting grafik yang terlalu tinggi. Dia ada limit yang tersendiri lah. Hasil prestasi yang peranti ni bagi, aku boleh rasa puas juga bila nak main game. Tak ada masalah lagging, tak ada masalah FPS drop, memang perform je. Lepas tu kena pula, telefon ni pun hadir dengan Honor RAM Turbo sebanyak 5GB RAM. So dia menjadikan keseluruhan RAM sebanyak 13GB RAM. Banyak juga sebenarnya, dan aku faham 5GB external tu hanyalah sekadar maya, namun dia sebenarnya membantu untuk boostkan lagi prestasi dekat smartphone ni. Macam biasa, aku ada buat test, aku ada buka banyak aplikasi, dan bila aku pergi balik dekat apps yang ada dekat background, surprisingly, dia tak refresh pun apps yang ada dekat background tadi. Dia akan stay je dekat bahagian mana kita stop, apps tu masih terbuka, dan kita boleh guna macam biasa. So dari sini memang jelas lah, yang RAM management dia cukup baik, dia tak kill pun app yang ada dekat background. Jadi tak ada masalah untuk kita gunakan Honor X9A 5G sebagai peranti utama kita. And then selain daripada itu, untuk spek bateri, Honor X9A 5G hadir dengan bateri berkapasiti 5100 mAh dan turut didatangkan dengan adapter 40W Honor Supercharge. So untuk prestasi bateri, aku terus terang yang aku enjoy gunakan smartphone ni sebagai daily driver. Dia punya ketahanan tu memang terbaik. Pernah sekali tu aku cas penuh pada pukul 9 pagi dan pada pukul 2 pagi hari yang sama, bateri dia masih berbaki 20%. Kira boleh lagi kalau nak guna sebenarnya. Dan walaupun dia hanya ada tambahan sekitar 100 mAh berbanding jenama lain, tapi dia punya tahan tu memang awesome lah. Kalau nak tahan sehari, nak guna sehari tu memang kategori kacang je lah. Mudah sangat nak capai sehari lebih. Dan untuk fully charge peranti ni, dengan penggunaan adapter 40W tu, dia mampu untuk penuhkan bateri berkapasiti 5100 mAh dalam masa 50 minit saja. So far aku rasa bawah 1 jam tu masih okey lagi, masih lagi laju. Dia pun ada bateri yang besar kan. Cuma aku tertanya-tanya, kenapa dekat Honor X9 5G dulu dia pakai 66W, tapi dekat model ni guna 40W fast charging je? Kenapa Honor? Kenapa ada penurunan? Aku tertanya-tanya juga ni. But then aku rasa 40W tu dia kategori okey lah kan. Dia tak teruk sangat, dia tak laju sangat, dia just middle. And then dia pun ada penambahan bateri yang lagi better, lagi banyak daripada model yang dulu. So aku tak ada komplain sangat dekat sini.
Dan yang terakhir, untuk seta kamera, Honor X9A 5G hadir dengan 64MP untuk lensa utama, menggunakan 5MP untuk lensa ultrawide dan 2MP untuk lensa makro. Manakala untuk kamera hadapan, dia guna selfie kamera 16MP. So disebabkan Honor X9A 5G ni merupakan mid-range budget, aku tak adalah letak harapan yang tinggi pada setup kamera dia. Kita semua tahu, phone kelas bawahan ni biasanya agak lemah dalam memberikan kualiti gambar yang bagus. Tapi sepanjang aku guna, aku sebenarnya terpegun sebab hasil gambar dari lensa utama dia cukup memuaskan. Dia punya color okey, top sharpness bagus, tak nampak noise dengan teruk sangat, and then HDR dia pun kategori mantap. Dia mampu untuk kontrol exposure, backlight dan sebagainya dengan sangat baik. And then katakan, kalau korang ni berniaga, lepas tu korang nak ambil gambar produk dan lain-lain, bagi aku tak ada masalah. Aku sendiri cuba, contoh macam gambar bola, gambar kasut ni kan, lensa utama dia boleh je hasilkan gambar yang bagus. Kalau ada cahaya cukup, tempat cantik, memang dapat hasil yang mengagumkan jugalah. Cuma secara peribadi, aku agak kecewa dengan hasil gambar daripada lensa ultrawide dia. Maybe sebab megapiksel dia rendah sangat, so gambar yang tercipta pun kurang memuaskan. Kita boleh nampak lah yang ultrawide dia lemah dari segi color, kawalan noise, top sharpness dan lain-lain. Hasil gambar ultrawide dia tak berapa cantik sangat. Aku pun jarang gila nak guna lensa ultrawide sebab kebarangkalian nak dapat gambar yang okey tu pun susah. Walaupun kita ambil gambar outdoor yang mana ada matahari, ada cahaya cukup pun, hasil dia masih tak boleh nak puaskan hati aku. So kecewa sikit lah dengan lensa ultrawide dia. Untuk fungsi night mode pula, yang ni aku boleh puji, aku tak tahu macam mana Honor buat, tapi gambar night mode dia antara benda yang boleh dibanggakan. Tak nampak over sangat cerah dia, gambar night mode dia cantik, tak ada warna kuning sangat, kawalan noise serta exposure pun bagus. Memang boleh puji juga hasil gambar dekat fungsi night mode Honor X9A 5G ni. Dan last sekali untuk video, memandangkan dia guna chipset Snapdragon 995, so maksimum kualiti yang korang boleh rakam hanyalah 1080p dengan 30fps saja. Dan aku berpendapat bahawa kualiti video dia sederhana, boleh kata average, dia tak ada masalah sangat tau untuk bagi warna yang natural. Even dekat kulit manusia pun nampak okey. Tapi bila kita nak panning, kiri kanan tu boleh perasan lah yang video dia tak smooth sangat. Dan efek jitter pun akan kelihatan. Mungkin sebab dia tak ada fungsi OIS, so nampaklah tahap gegaran tu agak obvious. But still macam video yang korang tengok ni, yes, boleh je kalau nak rakam apa semua, dia punya quality video still acceptable, still usable. Kira kena jugalah dengan tanda harga jualan dia. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ni. Sebenarnya pendapat aku kongsikan adalah berdasarkan pendapat peribadi aku. Dan kesimpulan akhir aku boleh buat, Honor X9A 5G ni memang antara peranti Malaysia bagus. Dia ada kekuatan tersendirilah yang menjadikan dia lebih menonjol. Dan dia sebenarnya mampu je untuk bersaing dengan peranti Malaysia lain. Cuma sepanjang video ini rakam, aku tak pasti berapa harga jualan rasmi dia. Mungkin lebih kurang je macam Honor X9 5G dulu, ataupun harga dia bawah daripada RM1,500. Dia tak akan boleh jual lah Honor X9A 5G ni bawah RM2,000. Sebab Honor 70 pun harga dia RM1,999. So kalau dia jual harga yang sama, orang akan lebih memihak lah dekat Honor 70 kan. Orang takkan beli dia. So dia kena jual murah sikit. Dan aku anggarkan harga dia mungkin lah sekitar RM1,499 untuk varian 8GB RAM dan juga 256GB. So kalau harga dia macam tu, memang berbaloi lah untuk kita beli Honor X9A 5G ni. Macam biasa, aku akan tinggalkan segala info serta link pembelian dekat description box di bawah. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching. Dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa and see you guys in the next video. Bye!